kita ni tak terasa mana sangat. Kita cuma orang kata dalam keadaan kita terkurung. Yang kita tak boleh bebas, tak boleh pergi ke kedai, tak boleh naik motor, dapat angin. Jadi kalau kita stres, cara terbaik kita fikirkan keadaan orang lain yang lagi susah. Cuba, kalau saya suka kadang-kadang tu mengikuti kisah yang dibawa oleh Ustaz Abid Liu, ya. Pedulikan dengan cerita-cerita isu-isu yang hangat, tapi kita tengok daripada sudut apa yang dibuat. Ya Allah, saya kata apa yang ditunjukkan itu ramai sangat yang terkesan. Pakcik yang dah tua-tua, tak ada rumah, duduk bawah jambatan, makanan tak ada, dalam musim-musim COVID ni duduk bergelendangan. Tapi kita, susah kita pun, kita masih ada mak, masih ada ayah, masih ada rumah, pagi-pagi bangun, ada makanan, betul tak? Ya, jadi cikgu harap semua bertabah, kita sama-sama doakan, semoga Allah kurniakan kekuatan buat kita. Kalau kamu rasa kamu terkesan, cikgu pun sama, Cikgu Razali pun sama. Cabaran kami lagi besar, kamu hanya bertanggungjawab sebagai seorang anak. Kalau cikgu ni sebagai anak, sebagai ibu bapa, tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada jiran tetangga. Jadi lagi besar pengorbanan. Lagi besar usia kamu, lagi besar yang kamu terpaksa hadapi, terpaksa kamu tanggung. Kalau cikgu tak kuat, macam mana? Jadi kita sama-sama kena kuat, ya. Jangan stres-stres. Macam Cikgu Razali kata, kalau tak boleh tidur, saya faham. Kalau kamu tak boleh tidur, sebab saya tak tengok orang lain. Saya tengok orang dalam rumah saya. Saya ada anak remaja yang sebaya dengan kamu. Pun sama, menghadapi masalah, susah nak tidur, puas suruh tidur. Lepas tu bilalah nak bangun pagi, puas kejut, puas bergoyang badan, bergegar tubuh badan, suruh bangun sebab ada kelas. Jadi bila time nak bangun, punyalah susah. Tapi bila suruh tidur, nak suruh tidur pun susah. Kadang-kadang saya dah tertidur, saya bangun tengah malam, terkejut tengok cerah. Kata, ya Allah, tak tidur-tidur lagi. Saya pun belik. Tapi saya faham dengan situasi yang kamu lalui. Mungkin sebab tenaga tu kurang digunakan. Kalau pergi sekolah, kamu dah bergerak banyak. Jadi bila dah bergerak banyak, fikir banyak, bercakap banyak. Bila dalam keadaan yang rumah, tenaga tu dah kurang, dah penat. Jadi waktu masa persekolahan, jadi tanpa sebab lah yang saya nak anak saya jaga juga. Sebab main nak luar, nak main futsal tak boleh, nak keluar gaya basikal, naik motor, semua tak boleh. Jadi tenaga banyak tersimpan menyebabkan anda semua tak ada apa nak buat. Tidur susah. Kan? Jadi boleh dengar suara cikgu lagi? Boleh. Okay, kalau sabar, ingat pesanan cikgu, ya. Kita kena bertenang. Kalau kita susah, kita rasa serabut otak, mak bising, ayah bising, ayah beletih, sebenarnya diorang pun tertekan. Sakit mata anak-anak, ya, kalau tengok anak-anak bila bangun tidur lewat, mak ayah bersengkang mata, bersengkang tenaga, basuh pinggan, basuh ni, sedia makan, macam-macam sedia. Tapi anak bangun-bangun tidur, mak masak apa hari ni? Mak lapar lah mak. Jadi tapi anak-anak tak berapa, bila disuruh baru buat. Mana mak ayah tak beretih. Saya pun sama. Macam anak kat rumah saya pun sama. Jadi kadang-kadang kena menegur jugalah. Ya. So kita kena sabar, ya, sabar. Cikgu pun sabar. Okay? So itu je daripada cikgu. Kuatkan semangat anda. Cikgu Razali, kita nampak dah ramai dah ni yang mengikuti. Boleh dah panjang lebar Cikgu Rozi dan Cikgu Razali bercakap. Jadi kita pun tak nak ambil masa yang lama. Kita hari ni sebenarnya saya lebih nak santai-santai supaya kita tak adalah terlampau stres, ya. Kita boleh meluahkan, ya. Kata ada tak salah, kata ada meluahkan tak salah, tak ada masalah, boleh. Sebab kamu kat rumah tak ada siapa-siapa nak berborak, kan. Jadi tak salah nak meluahkan. Okay, so adakah yang nak membaca doa?
sebabnya doa tadi cikgu jumpa. Uh, siapa nak baca doa dulu? Tak apalah, kita tadi mukadimah. Siapa tadi? Kata ada ke ni? Yang malu tadi. Nak tapi malu. Oh. Tak apa. Hari ni kalau kata ada baca doa, cikgu nak belanja. Tepat. Arif ayu. Arif lah. Siapa? Arif lagi layak. Arif dah handsome. Tak apa. Padahal. Tak apa, macam ni. Kata ada baca Al-Fatihah. Arif baca doa tadi. Saya boleh? Kita dah baca doa. Boleh? Yelah. Allah. Baik. Okey. Arif baca Al-Fatihah ya. Okey, silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala pujian bagimu ya Allah, pemberi rahmat. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami ma'rifat. Engkaulah yang mentadbir dengan kudrat dan iradat. Kepada engkau kami mengadu saat senang dan melarat. Kepada engkau kami menadah tangan bila bicara tersekat. Allahumma ya Allah. Melihat segala musibah dan penyakitnya merebak, ketakutan menyelubungi kami bila ia menjadi wabak. Tolonglah kami dalam menghadapi suasana yang terdesak ini. Hilangkan segala keresahan yang memuncak. Allahumma ya Allah. Kalau ada wabak dalam negeri dan negara kami, engkau hancurkanlah. Kalau ia dalam masyarakat kami, engkau musnahkanlah. Kalau ia dalam keluarga kami, engkau hindarkanlah. Kalau ia dalam diri kami, engkau lontarkanlah ya Allah. Dengan nama-Mu Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, hilangkanlah segala ketakutan dan kemudaratan sama ada di bumi, langit, daratan dan lautan. Engkau pendengar doa segala permintaan hamba-Mu dengan rahmat-Mu bertautan. Ya Allah, Engkau jadikan kaum Hawa di samping lelaki. Engkau jadikan kanan di samping kiri. Engkau jadikan air di samping api. Engkau jadikan keriuhan di samping sunyi. Maka kurniakanlah bagi kami penawar yang mengubati. Dengan itu hasanah di dunia kami perolehi. Kesejahteraan hasanah ukhrawi kami dapati. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak COVID-19 ini daripada kami semuanya, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kini diuji dengan wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah, kurniakanlah kekuatan dan ganjarilah khususnya kepada para petugas barisan hadapan, ya Allah. Para doktor, jururawat, barisan anggota keselamatan, muslimin dan muslimat seluruh masyarakat semuanya, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Rahman. Perkenankan doa kami, ya Rahim. Perkenankan doa kami ini, ya Allah. Allahumma amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dah habis lah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih Khatadal bacaan ya. Terima kasih Arif Aiman. Terima kasih Khatadal ya, bacaan doa yang alunan cikgu sendiri rasa tersentuh hati ya. Mudah-mudahan ya Allah terima doa-doa daripada kita semua ya. Alhamdulillah. Tahniah ya. Boleh pun baca doa. Sedap suara. Boleh, okey.
Okey. Kita boleh teruskan Cik Razali hari ini? Okey, boleh. Okey. So, dengan itu saya ada tak saya buka dulu kepada, kalau ikut hari ini kita nak buat perbentangan kejap saya nak check jap. Tempoh hari telah pun saya berikan tajuk-tajuk kepada anda. Okey. Ahmad Fazrul. Ahmad Fazrul siap nampak Ahmad Fazrul. Aisyah Nur Najwa. Aisyah Nur Najwa pun tak ada. Nampak Amy? Amy Naima Wong. Adakah anda bersedia dengan tajuk yang pertama, iaitu tentang maksud pemasaran dan juga peta alir dalam bidang pemasaran? Amy dah bersedia? Sedia. Ya? Alhamdulillah. Okey. Kalau Amy bersedia, Amy mewakili rakan-rakan untuk tekan pembentangan kita lah. Saya serahkan pada Amy. Okey. Hari ini saya akan ceritakan tentang 3.1 reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, maksud pemasaran. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Dengan kata lain, pemasaran ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi penuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contoh pengeluar kereta Malaysia iaitu Proton Holding Berhad menyampaikan maklumat tentang kereta terbaru kepada pengguna menerusi aktiviti pemasaran. Aktiviti pemasaran. Pengeluar, pengguna. Ini adalah aktiviti pemasaran daripada pengeluar kepada pengguna. Peta alir dalam bidang pemasaran terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah keperluan dan kehendak pengguna. Kedua, permintaan. Ketiga, produk. Keempat adalah nilai. Kelima, pertukaran. Keenam, urus niaga. Ketujuh, pasaran. Tamat. Sekian, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Amy Naima Wong atas perbentangan tentang maksud pemasaran dan maksud pemasaran sebentar tadi . Okey, so saya tak komen lagi. Saya teruskan kepada Ismahani. Lepas ni baru cikgu. Ulaslah. Okey, Ismahani. Okey, Ismahani bersedia? Bab 3 reka bentuk dalam instrumen pemasaran. Maksud pemasaran aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Dengan kata lain, maksud pemasaran membawa maksud proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan, pengguna. Okey, bidang pemasaran terbagi kepada 7 dan setiap poin tersebut disertakan juga huraian untuk memberikan kefahaman lah. Yang pertama, keperluan dan kehendak pengguna. Keperluan asas dan keinginan manusia dalam menikmati kehidupan yang selesa. Yang kedua, permintaan, iaitu kehendak kepada produk. Yang ketiga, produk, tawaran yang boleh memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Yang keempat, nilai, perbezaan antara faedah yang diperoleh pengguna.
untuk mendapatkan produk. Yang kelima ialah pertukaran. Tindakan untuk mendapatkan sesuatu yang diingini daripada individu lain. Juga urusan yang direkodkan setelah berlaku pertukaran antara pihak yang terlibat. Dan ketujuh, pasaran itu kawasan tempat penjual dan pembeli berkumpul melakukan jual beli. Okey, sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ismahani atas kebenaran yang begitu padat dan betul lah kiranya. Okey, so saya teruskan. Ahmad Fazrul ada? Sebab cikgu merekod ya siapa Ada. yang membuat perbincangan. Fazrul ada Fazrul? Tak ada. Oh, tak ada juga Okey, tak apa. Aisyah Nur Najwa? Ada tak? Kot cikgu tak nampak nama. Tak ada. Ada tak kata ada Aisyah? Tak ada. Okey. Tak ada ya? Okey, tak apa. So, untuk tidak membuang masa, saya terus kepada topik yang kedua iaitu peranan reka bentuk. Muhammad Daniel. Ya, saya. Muhammad Daniel ada? Ada. Okey, Daniel boleh buat pembentangan pada hari ini? Boleh. Tapi saya buat ringkas lah. Okey. Faham lah. Tak apa. Kan saya dah cakap minggu sebelum ni, apa saja bentuk persembahan yang kamu buat, pelbagai kaedah, cikgu tak akan petikaikan. Yang penting cikgu nak hari ni anak-anak pelajar cikgu dapat membentangkan hasil tugasan. Okey, dipersilakan. Okey, hari ini saya akan menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, peranan reka bentuk dalam pemasaran ini terbahagi kepada 3, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okey. Peranan reka bentuk dalam pemasaran tu terbahagi kepada 3 yang tadi tu kan. Lepas tu yang pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Okay, yang kedua pula merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, iaitu pengenalan diri produk. Okay, yang ketiga pula mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk, iaitu rangkaian perkongsian teknologi dan produk, rangkaian strategik perniagaan. Okey, itu sahaja. Okey, alhamdulillah, tahniah kepada Daniel atas pembentangan tadi. Okey, saya teruskan kepada Harith Danish. Ada tak? Okey, Harith Danish tak ada. Harith Danish tak. Siapa saya? Iril ada tak Iril? Ada, saya. Iril boleh bentang? Boleh. Okey, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan reka bentuk dalam pemasaran tingkatan 3. Pemasaran terbagi kepada 7, iaitu fungsi. Pertama, fungsi. Kedua, reka bentuk. Ketiga, kekuatan dan kelemahan. Keempat, nilai produk. Kelima, memenuhi keperluan pelanggan. Kelima, pengenalan diri produk. Saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna dan penjenamaan produk. Fungsi. Produk boleh berfungsi dan memenuhi kehendak pengguna. Contohnya, fail, pengurusan fail, menyimpan helaian tugasan mengikut kategori. Kedua, reka bentuk. Reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contohnya, meja makan. Reka bentuk meja makan yang eksklusif dan memerlukan ruang yang besar. Ketiga, kekuatan dan kelemahan. Menunjukkan kekuatan dan kelemahan produk dalam fungsi dan reka bentuk. Contohnya kipas ni, kekuatan dia adalah reka bentuk kipas yang menarik. Tapi ada pula kelemahannya. Ya? Ada boleh tunjuk share slide tak? Share slide. Tak ada. Tu kau cikgu nampak ada slide yang kedua?
Selepas tajuk peranan reka bentuk tadi. Lepas tu ada slide yang kedua. Kan? Kan? Boleh tunjukkan. Sebab tak gerak slide tu. Okey, boleh teruskan ya. Okey, cikgu nampak. Teruskan. Fungsi. Pertama fungsi. Kedua reka bentuk. Ketiga kekuatan dan kelemahan. Keempat nilai produk. Kelima memenuhi keperluan pelanggan. Keenam pengenalan diri produk. Ketujuh saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Kelapan penjenamaan produk. Peranan reka bentuk dalam pemasaran. Pertama fungsi. Produk boleh berfungsi dan memenuhi kehendak pengguna. Contohnya fail pengurusan. Fungsinya adalah untuk menyimpan helaian tugasan mengikut kategori. Kedua, reka bentuk. Reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contohnya meja makan. Meja makan ini mempunyai reka bentuk yang eksklusif dan memerlukan ruang yang besar. Ketiga, kekuatan dan kelemahan menunjukkan kekuatan dan kelemahan produk dalam fungsi dan reka bentuk. Dia pula ada kekuatannya, iaitu reka bentuk kipas yang menarik, dan ada pula kelemahannya, iaitu fungsi kipas ini mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan. Keempat, nilai produk. Pelanggan boleh mengenal pasti nilai produk sama ada menjadi kehendak atau bukan kehendak. Kelima, memenuhi kehendak pelanggan. Reka bentuk iklan yang mestilah sesuai supaya dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Keenam, pengenalan diri produk. Menunjukkan ciri produk dari segi penjenamaan, kesetiaan, boleh dikenali dan boleh diikuti, kebolehpercayaan atau kesetiaan kepada jenama. Ketujuh, rangkaian perkongsian teknologi dan produk. Saling berkongsi maklumat dan pengeluaran yang berbeza. Kelapan, strategi perniagaan iaitu adalah Holix dan Maggie yang mempunyai bentuk nama seperti brand name, trademark, brand mark dan trade character. Okey, sekian, terima kasih. Tamat. Nak tanya. Sebab kau macam dah lebih daripada 128. Kekuatan kelemahan tu muka surat 129. Kau ambil satu topik tu Ariel. Ya tak? Tak apalah. Lebih tak apalah. Apa bagus. Dia lebih memahami. Tak apa. Okey, tahniah Ariel, tahniah. Okey. Siapa lagi? Masih dalam tajuk yang sama. Sama-sama. Okey, saya teruskan dengan Arif Aiman. Tapi ayat dia saya ikut sebiji dalam buku. Tak apa kan cikgu? Tak apa, tak ada masalah. Ya, saya tak, seperti yang saya katakan tadi, saya tak akan pertikaikan apa yang usaha awak. Hari ini adalah hari yang pertama untuk awak membentangkan dalam tajuk RBT. Okey, dipersilakan Arif Aiman. Okey, saya akan membentangkan peranan reka bentuk dalam pasaran. Produk yang ingin dipasarkan terdiri pada sesuatu barangan atau perkhidmatan. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Ciri-ciri tersebut wujud pada kualiti yang ada pada produk seperti reka bentuk, warna produk dan saiz produk. Reka bentuk yang dipersembahkan dengan baik memainkan peranan penting dalam pemasaran bagi menarik perhatian pengguna. Peranan reka bentuk terbahagi kepada tiga, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna ataupun pengenalan diri produk, dan juga mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna antaranya adalah fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk bermaksud rangkaian perkongsian teknologi dan produk dan juga rakan strategi perniagaan. Dah cikgu.
Dah cikgu. Arif awal lah. Okey. Tak apa, terima kasih Arif Aiman. Okey. Saya cuba pergi kepada tajuk yang seterusnya. Ya. Kata Dal ada apa-apa Kata Dal? Saya bentar. Kata Dal nak bentang dulu? Boleh, Kata Dal dah bersedia? Okey. Boleh teruskan. Sedia kot. Okey, kita bagi pada Kata Dal. InsyaAllah boleh. Okey, boleh teruskan ya. Janganlah spray mic tu. Apa benda? Hey. Keperluan dan kehendak pengguna. Produk yang dicipta ialah sesuatu yang boleh ditawarkan kepada pengguna. Ya, kecil je. Okay, semula. Produk yang dicipta ialah sesuatu yang boleh ditawarkan kepada pengguna. Reka bentuk produk yang terdapat di pasaran memainkan peranan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna melalui ciri-ciri produk, iaitu fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Okey, definisi fungsi produk. Pengguna akan membeli dan menggunakan sesuatu produk untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Pengguna akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk berdasarkan fungsi produk tersebut. Jadual 3.1 menunjukkan beberapa reka bentuk fail yang dihasilkan melalui ciri fungsi produk. Boleh tengok sendiri. Reka bentuk file pocket, fungsinya untuk menyimpan helaian tugasan. File pengurusan, fungsinya menyimpan helaian tugasan mengikut kategori. File sijil pula menyimpan sijil-sijil dan dokumen persendirian. Reka bentuk produk. Lazimnya, reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Namun, produk dengan reka bentuk yang mempunyai nilai tambah seperti menarik, unik dan selesa boleh mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Rajah 3.5 menunjukkan beberapa reka bentuk meja makan yang dihasilkan melalui ciri reka bentuk produk. Okey, ni saya ambil betul-betul dalam buku teks. Okey, kalau meja ni reka bentuk meja makan yang ringkas dan tidak memerlukan ruang yang besar. Okey, yang ni macam cantik sikit ni. Reka bentuk meja makan yang eksklusif tetapi dia memerlukan ruang yang besar. Okey, kekuatan dan kelemahan produk. Sesuatu produk yang direka seharusnya mempunyai fungsi yang tersendiri. Prinsip reka bentuk ialah perkara yang menjadi panduan kepada pengeluar untuk mencipta produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada yang mementingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding fungsi atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Rajah 3.6 menunjukkan beberapa reka bentuk produk yang dihasilkan melalui ciri kekuatan dan kelemahan produk. Okey, reka bentuk kipas ni. Kekuatan dia, fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Tapi dia ada kelemahan juga. Kelemahannya ialah reka bentuk kipas yang kurang menarik. Maksudnya ni tak cantik lah. Okey, ni reka bentuk kipas yang kedua. Kekuatan dia, reka bentuk kipas yang menarik. Tetapi kelemahannya, fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan. Maknanya tak sejuk lah kalau guna. Reka bentuk balang makanan. Kalau kekuatan dia, fungsi balang makanan yang kedap udara. Membolehkan makanan yang disimpan tahan lebih lama. Kelemahan dia, reka bentuk balang makanan yang kurang menarik. Maknanya berguna tu berguna tapi dikurang menarik perhatian. Okay, reka bentuk yang balang makanan yang kedua, kekuatan dia mempunyai reka bentuk balang makanan yang menarik. Fungsi balang makanan yang tidak kedap udara menyebabkan makanan yang disimpan mudah rosak. Nilai produk.
Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap sesuatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Darjah 3.7 menunjukkan beberapa reka bentuk produk yang dihasilkan melalui ciri nilai produk. Okay, ni reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Maknanya macam baru-baru ni lah. Yang ni reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet. Yang model lama tu. Nilai perkhidmatan. Reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas perniagaan. Ini pula reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas ekonomi. Okey, yang akhir sekali rasanya, trend. Trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Trend berlaku dalam tempoh tertentu dan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Maknanya, trend ni selalu berubah-ubah mengikut peredaran masa. Darjah 3.8 menunjukkan beberapa reka bentuk produk yang dihasilkan melalui ciri trend. Okey, reka bentuk teknologi telefon bimbit. Okey, telefon bimbit yang ni berfungsi untuk menerima panggilan masuk dan keluar sahaja. Maknanya dia tak ada internet ke apa ke, tak boleh nak 4G. Seterusnya, kefungsian telefon ditambah dengan khidmat pesanan ringkas. Macam Nokia 3310 ni. Yang ketiga, kini telefon pintar mempunyai kemudahan internet dan pelbagai aplikasi menjadi trend. Macam handphone sekarang lah, yang ada 4G, 5G tu. Okay, kalau fashion, pakaian. Pakaian wanita yang digunakan pada tahun 1950-an di Asia Tenggara. Okay, yang ni pula, pakaian wanita yang telah diubah suai mengikut perkembangan semasa tetapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Maksudnya dia menambah baikkan fashion tu tetapi masih mengekalkan ciri-ciri budaya Asia Tenggara tersebut. Okay, kini pakaian wanita moden yang menjadi trend tetapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Pakaian macam pakaian sekarang ni tapi dia masih kekalkan ciri-ciri budaya Asia Tenggara tu. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada atas pembentangan. Okay, cikgu teruskan kepada pembentang seterusnya iaitu Muhammad Azfar. Azfar ada? Ada. Okay, Azfar bersedia untuk membentangkan hari ini? Dah. Okey, bagus. So cikgu serahkan pembentangan seterusnya kepada Azfar ya. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang keperluan dan kehendak pengguna. Ciri-ciri produk terbagi kepada 5. Yang pertama, fungsi produk. Yang kedua, reka bentuk produk. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk. Yang keempat, nilai produk. Dan yang last sekali, trend. Fungsi produk ni bermaksud memudahkan sesuatu urusan harian pengguna. Antara contohnya, fail pocket digunakan untuk menyimpan helaian tugasan. Fail pengurusan digunakan untuk menyimpan helaian tugasan mengikut kategori. Dan fail sijil menyimpan sijil-sijil dan dokumen persendirian. Yang seterusnya, reka bentuk produk. Reka bentuk produk haruslah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Produk haruslah mempunyai ciri-ciri yang menarik, unik dan selesa. Contoh gambar kerusi yang pertama ni, reka bentuk meja makan yang ringkas, tidak memerlukan ruang yang besar. Gambar meja yang kedua ni pula, reka bentuk meja makan yang eksklusif, memerlukan ruang yang besar.
Seterusnya, kekuatan dan kelemahan produk. Sesetengah Setengah pengguna mementingkan kekuatan reka bentuk dan setengah pengguna mementingkan kekuatan fungsi. Bagi reka bentuk kipas, gambar yang pertama ni kekuatan dia fungsi kipas yang mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Kelemahan dia, reka bentuk kipas yang kurang menarik. Manakala contoh gambar kipas yang kedua pula, kekuatan reka bentuk kipas yang menarik. Kelemahan, fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan. Contoh yang kedua, reka bentuk balang makanan. Gambar pertama ni kekuatan dia fungsi balang makanan yang kedap udara membolehkan makanan yang disimpan tahan lama. Tetapi kelemahan dia reka bentuk balang makanan yang kurang menarik. Gambar yang kedua pula, kekuatannya reka bentuk balang makanan yang kurang menarik. Kelemahan dia fungsi balang makanan yang tidak terbalik pula. Kekuatan dia fungsi balang makanan yang tidak betul lah. Kekuatan dia reka bentuk balang makanan yang kurang menarik. Kelemahan dia fungsi balang makanan yang tidak kedap udara menyebabkan makanan yang disimpan mudah rosak. Yang seterusnya, nilai produk. Nilai produk bermaksud mendapat faedah daripada produk. Contohnya nilai barang. Gambar radio yang pertama ni reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Manakala gambar yang kedua, reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet. Contoh yang seterusnya, nilai perkhidmatan. Gambar yang pertama menunjukkan reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas perniagaan. Gambar yang kedua pula, reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas ekonomi. Dan yang terakhir, trend bermaksud permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Contoh yang pertama, teknologi ialah telefon bimbit. Gambar yang pertama berfungsi untuk menerima panggilan masuk dan keluar sahaja. Contoh gambar yang kedua, seterusnya kefungsian telefon ditambah dengan khidmat pesanan ringkas. Gambar yang ketiga, kini telefon pintar mempunyai kemudahan internet dan pelbagai aplikasi menjadi trend. Contoh yang kedua, fashion adalah pakaian. Pakaian yang gambar pertama, pakaian wanita yang digunakan pada tahun 1950-an di Asia Tenggara. Gambar yang kedua, pakaian wanita yang telah diubah suai mengikut perkembangan semasa tetapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Dan gambar yang terakhir, kini pakaian wanita moden yang menjadi trend tetapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Asfa atas perbincangan anda sebentar tadi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, cikgu teruskan dengan Kashfi. Okey, lupa nak cakap tadi. Tahniah Asfa. Kashfi, boleh teruskan? Okey, Kashfi tak respon. So saya teruskan kepada pembincangan yang terakhir iaitu Muhammad Luqman. Muhammad Luqman. Ada cikgu. Okey, Assalamualaikum Muhammad Luqman. Waalaikumsalam cikgu. Okey, Muhammad Luqman boleh buat pembincangan pada hari ini? Boleh. Okey, kalau dah bersedia, saya serah kepada Muhammad Luqman ya. Okey, dipersilakan Muhammad Luqman. Okey cikgu.
Bersama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Zura akan membentangkan tajuk hari ini keperluan dan kehendak pengguna. Pengenalan. Produk yang dicipta adalah sesuatu yang boleh ditawarkan kepada pengguna. Antara ciri-ciri produk yang penting ialah fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk dan akhir sekali trend. Yang pertama ialah fungsi produk. Definisi fungsi produk ialah tugas sesuatu produk. Pengguna akan membeli dan menggunakan sesuatu produk untuk memudahkan sesuatu urusan seharian mereka. Pengguna akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk berdasarkan fungsi produk tersebut. Contohnya, file pocket dan file CJ mempunyai fungsi yang berbeza. File pocket fungsinya untuk menyimpan helaian tugasan, manakala file CJ digunakan untuk menyimpan CJ dan dokumen persendirian. Seterusnya pula ialah reka bentuk produk. Reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Antara nilai reka bentuk yang diterapkan ialah menarik, unik dan selesa. Contohnya, meja makan yang ringkas mempunyai struktur yang ringkas tetapi tidak memerlukan ruang yang sangat besar. Manakala meja makan moden mempunyai meja makan yang eksklusif tetapi memerlukan ruang yang besar. Seterusnya pula, kekuatan dan kelemahan produk. Sesuatu produk yang direka seharusnya mempunyai fungsi yang tersendiri. Prinsip reka bentuk ialah perkara yang menjadi panduan kepada pengeluar untuk mencipta produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada yang mementingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding fungsi atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk. Contohnya, gambar kipas biasa mempunyai kekuatan fungsi kipas dengan kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Tetapi, reka bentuk kipasnya yang kurang menarik. Contoh seterusnya, kekuatan gambar kipas berlampu, kekuatannya reka bentuk yang menarik. Tetapi kelemahannya pula, fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan. Di samping itu, nilai produk. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap satu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Contohnya, radio lama mempunyai reka bentuk radio yang boleh menyokong reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet, manakala radio moden mempunyai reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Akhir sekali, trend. Trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Trend berlaku dalam tempoh tertentu dan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Di masa trend dahulu, kita menggunakan telefon bimbit yang hanya berfungsi untuk menerima panggilan masuk dan keluar sahaja. Kini trend sudah berubah dengan mempunyai telefon pintar yang kemudahan internet dan pelbagai aplikasi menjadi trend terkini. Sekian, terima kasih. Okay, tahniah kepada Muhammad Luqman atas perbentangan tadi. Okey, saya buat panggilan yang terakhir untuk Kashfi. Kashfi ada? Tadi nampak macam mana? Ada Kashfi? Okey, tak ada. Saya tak nak menunggu lama lah sebab masa pun dah nak hampir habis. Jadi, apa pun saya mengucapkan tahniah kepada semua di atas perbentangan yang saya kira sangat baik daripada anda semua. Tahniah dan saya nak beri tepukan daripada cikgu atas usaha dan kesungguhan yang dibuat oleh anak-anak tadi ya. Jadi tahniah sekali lagi dan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung untuk rakan-rakan yang lain membentangkan hasil tugasan mereka. Jadi alhamdulillah sekali lagi cikgu ucapkan ribuan terima kasih dan syabas ya. Saya tidak akan komen dari segi isi dan juga persembahan.
saya kira apa yang kamu buat ini adalah yang terbaik pada hari ini. Jadi teruskan dengan usaha ini.